Assalamualaikum, nama saya Nurkalisa binti Bahrin. Untuk hari ini saya akan bentarkan tentang Kampung View ni. Okey, slide yang pertama tentang pengenalan CBT ni. Kenapa saya pilih kampung ni sebagai tempat untuk dibuat CBT? Sebab saya nampak dekat kampung ni terdapat keunikan yang tersendiri. Macam contoh, dia kaya dengan sumber alam semula jadi. Jadi untuk pengenalan CBT ni adalah singkatan untuk Community Based Tourism. Jadi untuk program CBT ni, dia bertujuan dia untuk meningkatkan kemampuan masyarakat luar bandar ni untuk menguruskan sumber pelancongan yang memastikan orang masyarakat ataupun komuniti di kampung ni turut serta. Seterusnya, antara keunikan yang ada di Kampung View ni ada pelbagai. Kalau boleh tengok dekat slide tu, antara salah satu yang memang terkenal dekat Kampung View ni adalah kelip di situ lah. Kemudian selain tu juga dia ada aktiviti memancing untuk pemancing ganggalah. Kemudian terkenal juga dengan mi ketam dan juga dapur kayu arang. Kampung ni juga terdapat sawah padi dan juga saya dapati dekat kampung ni ada juga komuniti yang menjalankan aktiviti tanaman kecil seperti menanam sayur dan juga buah-buahan. Dan juga saya dapati ada yang membuat kuih bahulu kat sini. Kemudian slide seterusnya, potensi aktiviti pelancongan ni, kalau tengok dekat kepelbagaian aktiviti tu, antara aktiviti yang ada di kampung ni lah. Salah satunya macam kelip-kelip Kampung View, dapur kayu arang, memancing. Itu yang semua yang telah tersenarai tadi yang dekat keunikan di kampung tu. Antara kualiti aktiviti ni, aktiviti yang boleh dibuat di situ, salah satunya contoh macam kelip-kelip Kampung View ni, dia boleh juga memelihara habitat kelip-kelip dengan adanya penanaman pokok berembang. Aktiviti yang tu yang telah dijalankan. Dan juga ini katanya dalam perancangan melihat sendiri macam membuat jus buah berembang. Itu dalam proses kan. Kemudian pengalaman melihat proses membuat kayu arang, pengalaman belajar memancing, dan juga bila contoh kalau di sini ada homestay, jadi pelancong tu dia boleh tinggal bersama dengan tuan rumah dan juga mempelajari budaya mereka, belajar cara untuk menganyam atap empah, belajar cara membuat kuih bahulu, dan juga melihat tanaman sayuran dan buah-buahan. Dan juga di sini terdapat padi, jadi mereka juga boleh melihat proses padi dan juga boleh menangkap gambar. Slide seterusnya, bengkel dan pengetahuan. Ini adalah cadangan daripada saya untuk komuniti kampung ni. Kalau dibuat sebuah bengkel untuk mereka mempelajari sendirilah macam bagaimana polish dia orang punya skill tu. Contoh macam saya cadangkan bengkel keusahawanan. Sebabnya saya cadangkan ni sebab saya nampak dekat kampung ni dia macam kurang komuniti yang ada hasilkan produk sendiri. Contoh macam keripik pisang. Kalau contoh dari kampung lain ada jugalah yang mengusahakan keripik pisang. Jadi dengan adanya bengkel keusahawanan ni, komuniti kat situ dia dapat mempelajari cara untuk memasarkan barang jualan dia orang ni dan juga menjual kepada pembeli. Seterusnya, program pertanian. Program pertanian ni sebab saya nampak dekat sini ada juga komuniti yang terlibat dalam penanaman secara kecil-kecilan ni lah. So jadi kalau mereka yang minat ni, mereka boleh masuk dalam program pertanian ni untuk ceburi bidang yang mereka minat supaya mereka boleh
belajar macam mana cara tanaman yang lebih sistematik. Kemudian mereka juga boleh, kalau yang berminat boleh jual diorang punya buah-buahan atau tanaman sayuran. Mana kalau yang ada komuniti yang lebih suka macam menjual ni, dia akan mungkin boleh daripada contoh segi dia tanam cili ke kan, benda tu dia boleh buat produk makanan. Contoh dia boleh buat sambal ikan bilis ke, dari situ dia boleh jual lah. Dia antara peserta yang terlibat ni semua orang kampung yang berminat boleh menyertai. Kemudian pelatih dari situ kita boleh ambil PPK, pertubuhan peladang kawasan di sekitar ni, ataupun farma. Seterusnya kemahiran dan pengetahuan. Ini saya pilih untuk membuat kemahiran asas komputer. Ini cadangan saya lah. Kalau komuniti kampung ni dia boleh belajar basic untuk komputer, untuk dia belajar membuat flyers, brochure, graphic design sedikit sajalah, supaya dia boleh mempromosikan kampung ni dengan lebih mudah. Kemudian dari segi yang tu, mereka juga boleh bertutur dalam bahasa luar, salah satunya bahasa Inggeris. Ini mereka hanya boleh belajar basic English saja, supaya mereka ni ada pengetahuan sedikit lah tentang English tu. Kemudian ini juga dapat meningkatkan keyakinan diorang untuk berkomunikasi dengan orang luar. Kira macam kalau diorang nak jual produk, boleh cakap sikit-sikit lah bahasa Inggeris, memudahkan diorang jugalah. Lepas tu peserta yang terlibat juga orang kampung yang berminat, yang boleh menyertai. Kemudian pelatih ni kita ambil daripada 2 orang cikgu yang berdekatan dengan kampung untuk mengajar mereka. Okey, seterusnya perkongsian ataupun partnership. Yang pertama ni daripada badan bukan kerajaan, NGO. Kalau ikutkan di kelip-kelip ni tu sendiri, dia ada link dengan SAM, GRAS dan juga Kuasa. Jadi ini salah satu yang lain yang boleh diambil juga adalah WWF Malaysia, Worldwide Fund for Nature. Antara tugas mereka ialah mereka juga boleh memelihara dan menguruskan hutan kayu bakau yang ada di sini. Kemudian dari segi itu, mereka juga boleh meningkatkan kesedaran masyarakat di sini dan juga mendidik masyarakat terhadap kepentingan alam sekitar. Kemudian seterusnya dari segi industri pelancongan, kita boleh ambil Tourism Perak. Tugas Tourism Perak ni dia dapat mempromosikan semula jadi yang ada dekat kampung ni, tapi bukan saja dekat tempat yang memang dah famous ni, tapi juga pada kampung-kampung yang boleh kita buatkan aktiviti tersebut. Kemudian mereka juga boleh buat package untuk berapa hari untuk pelancong datang kan. Seterusnya universiti atau IPT. Saya pilih college community yang berdekatan, college community yang ambil khusus pelancongan. Mereka ni boleh menjalankan aktiviti pelancongan dekat sini. Di samping tu mereka juga boleh mempromosikan tempat ni dengan mereka buat website ataupun mereka sebarkan dari segi social media macam tu. Jadi kampung ni boleh terkenal dari segi situ lah. Kemudian kalau dari segi USM, UKM, UTM tu biasanya mereka membuat kajian tentang habitat yang ada dekat sini. Okay. Agensi kerajaan pula ambil Pharma sebagai untuk agensi kerajaan ni kerana sebab ada yang dari segi sektor pertanian tu lah. Macam kat sini macam penanaman secara kecil-kecilan kan, tapi mungkin boleh diasahkan lagi. Jadi dia juga dapat memberikan segmen baru lah untuk kampung ni. Dari segi sektor pertanian, so dia juga dapat membantu masyarakat yang terlibat dalam industri pertanian, terutamanya dari segi
pemasaran dan juga pemprosesan hasil pertanian. Seterusnya, ini adalah contoh carta organisasi kampung, di mana yang pertama tu saya letak local champion. Sebab local champion ni dia kebolehan dia adalah untuk berkomunikasi dengan semua orang. Kiranya dia boleh mewar-warkan kampung tu kepada orang lain. Kemudian dia ada bakat, dia boleh buat satu benda yang inovatif untuk kampung ni. Lepas dia bersemangat lah, kira dia ada semangat tu untuk bangunkan kampung ni. Kemudian bawah dia naik pengerusi. Seterusnya diikuti dengan setiausaha, lepas tu ada bendahari kat situ, dan juga tugas biro, salah satunya biro keselamatan, biro kebersihan, biro kesihatan, biro pengawalan, biro makanan. So mereka ni akan tugas mereka akan buat seperti mana yang telah beritahu. Okey. Kemudian pakej cadangan, kalau Encik boleh tengok kat situ, pakej yang pertama tu hanya untuk menumpukan pada kampung tu saja. Mana ada aktiviti dia kat situ untuk satu hari. Saya letak RM100 anggaran harga lah. Kemudian pakej yang seterusnya ni 2 hari 1 malam, di mana terlibat juga dengan kampung ni, tapi ada terlibat dengan beberapa kawasan yang berdekatan dengan kampung tu lah. Saya letak RM220 untuk harga anggaran kat situ. Dan yang terakhir 3 hari 2 malam kat sini, kampung ni juga antara aktiviti yang ada di kampung ni juga, dan juga dia jauh sikit daripada kampung ni, pergi ke Taiping macam tu lah. So langsung boleh pergi sampai ke situ. Okey, itu saja dari saya untuk pengetahuan ni. Ada sebarang cadangan Pak Cik? Okay, tengok semua dah okey dah. Ya. Cuma cadangan untuk pakej ni, satu hari kan. Satu hari dia perlu kena ada guide tau. Perlukan guide green bag. Green bag. Jadi kita memang ada lah benda ni untuk green bag. Macam ni pun semua dah menarik dah nampaknya. Memang dah menarik dah. Pakej ni pun dah menarik. Dan ini untuk seorang kan, dia punya pakej kan, satu kepala kan. Pakej dia dah menarik. Kalau boleh perkongsian partnership untuk kita buat pengurusan ni kan, melihara. Dulu memang kami dengan WWF tu. Tapi tak, orang kata apa, perjalanan kami tu tak panjang lah dengan kau ni. Sebab maknanya belajar lah seorang saja yang nak maintain pergi mata, lepas tu nak patah balik dan tumpung. Sebab tu kena ada yang berkebolehan juga. Ada yang berkebolehan terlibat. Kita kena letak yang berkebolehan. Macam contohnya macam budak tu dia apa orang panggil practical ke berminat kan. Boleh lah kita masukkan dalam ni. Hak lain semua okey saya tengok. Yang pasal pertanian untuk kampung ni pun okey. Sebab saya pertanian pun okey. Yang ada juga komuniti kat sini yang buat tanaman buah-buahan dan juga cili. Itulah. Dulu bukan nenai. Nenai dah kurang lah ni. Tapi kalau cili, ubi kayu, semua yang lama-lama tu semua naik balik. Memang ada. Cuma mereka ni buat secara apa nama orang panggil, alah biasa-biasa ya, kecil-kecil ya, jual untuk orang kampung. Dia tak berani nak pasal ke benda tu ni. Bagus juga kalau ada dengan pama untuk nak buat kerepek ubi kan. Saya pun tak terlintas juga dengan pama maknanya. Cantik lah, dia punya tak ada apa, semua orang okey lah. Cuma tak ada macam saya nak bagi cadangan lain tu macam untuk kampung ni.
penambahbaikan. Cuma nak kena satu cadangan lah. Satu cadangan kalau yang kita nampak ini cuma pakej untuk menaikkan ekonomi kan. Tapi daripada pakej untuk rangsangan kedatangan pelancong ke sini tu, tak semestinya bagi saya lah, dia memang apa ni nak main nak duduk dia tak ada ruang dia untuk dia nak berjalan. Macam di Kelantan UMK dia mohon dana dekat mana saya tak pasti lah, kawan saya buat. Tapi dia dapat track tau berjalan sepanjang 500 meter pesisir sungai. Itu antara satu aktiviti IPT. dia berjalan selama hanya berjalan je lah. Dia datang buat research. Lepas tu macam mana dia boleh dapat dana tak pasti lah. Lepas tu dia bantu penduduk kampung di Kelantan tu buat walkway menggunakan kayu-kayu apa nama? Kayu-kayu pokok ibung. Buat tiang, luas dia lebih kurang dalam 4 ke 5 kaki. Tapi panjang dah 500 meter. Tepi-tepi pokok-pokok. Itu yang saya respect lah. Macam mana dia boleh dapat UMK, Universiti Malaysia Kelantan kan. Mana dapat? Kerja dari situ, dia boleh dapat dana. Dia bantu penduduk kampung itu tolong buat sama-sama. Asal projek yang dia buat kecil tu kan, buang biaya. Macam mana? Boleh jadikan kalau cadang kalau nak buat cadangan penambahbaikan kan. Itu. Dia cerita je. Kita ni kami dapat daripada research UMK dia yang nak majukan industri pelancongan. Kampung tu dia baru buka sebelum pertengahan PKP kemarin. Ini dia tutup balik. Jadi maknanya kalau orang luar datang dia pun berminat untuk berjalan. Nak relax, lepas tu dia boleh berjalan. Tapi hasil buatan tu daripada budak-budak universiti. Rekaan mereka tu, cadangan mereka tu kan. Buat track. Tapi duit dana tu dia dapat di mana saya tak pasti. Sebab tahu saya yang dia cerita lah, dulu pun saya tahu juga. Kalau tu daripada pusat kajian tinggi ataupun mana-mana research, kalau buat kerja hantar ke kerajaan negeri memang mudah lah untuk dapat menentukan.